bukannya kepada asbab. Walaupun Nabi buat segala perancangan, persediaan, strategi, tetapi Nabi tak bergantung pada benda-benda dunia tu. Nabi tetap bergantung kejayaannya pada Allah Subhanahu. Itu hebatnya Rasulullah. Begitu dengan para sahabat. Kan? Sebab tu ulama kata sebenarnya Nabi kalau nak berhijrah ke Madinah tu kan sahabat semua dah pergi, tinggal dengan Wakar je. Kalau Nabi katalah, ya Allah, dah semua pergi Allah, boleh tak bagi borak kat aku? Borak kan? Kan Nabi dulu pernah naik borak pergi apa? Isra Mi'raj. Kenapa Allah Ta'ala bagi borak kan senang, sekejap sampai. Sekali tolak kaki belakang dia, dah sampailah ke Madinah. Tapi Allah tak bagi pun kenderaan tu. Maknanya Nabi kena melalui segala kesulitan tu sebagai contoh kepada umat dia. Sampai kita hari ni nak berjaya, kita kena lalui kesukaran. Kan? Kena tempuh semua benda tu. Dan jangan bergantung pada asbab, kenderaan kita, rumah kita, harta kita, pangkat kita, tak. Yang menjadi kita hanyalah Allah Subhanahu. Itu semua ikhtiar dia. Allah Ta'ala lah tempat kita bergantung, tawakal kita, bukan kepada makhluk. Okey. Sebab itu Nabi mengatakan, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa yang kamu sangka wahai Abu Bakar, bahawa kita hanya berdua, Allah lah yang ketiganya. Jangan sangka kita berdua. Kalau kamu sangka aku dengan kamu, memang kamu akan takut lah. Sebab musuh ramai ni beribu-ribu yang akan datang serang kita kan dalam perjalanan ini. Tapi ingatlah bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, saya lanjutkan. Terbukti bahawa yang kelima, perancangan Allah mengatasi perancangan musuh. Betul tak? Musuh merancang nak bunuh Nabi. Dah berbincang 12 orang pemimpin nak bunuh serentak Nabi. Tetapi tak sampai, tak berjaya. Sebab apa? Perancangan Allah lebih hebat lagi. Allah selamatkan kekasih dia. Allah selamatkan Abu Bakar Siddiq dan umat Islam. Di mana Allah menyatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan orang-orang yang tak beriman itu merancang, dan Allah juga merancang, dan perancangan Allah lah yang terbaik. Tengok. Jadi kita tuan-tuan jangan takut. Kadang-kadang kita dengar macam-macam musuh Islam rancang nak musnahkan kita. Tetapi kalau Allah tak izinkan, benda itu tak akan berlaku. Syarat dia kita bergantung, bertawakal hanya kepada Allah, dan dengan segala persediaan lah. Jangan tawakal buta bodoh itu je. Buat persediaan. Kalau boleh kat rumah tu katalah tak ada senjata, dia dengar kata musuh dah kepung kita, takkan duduk je serah kepala je. Kat rumah tu asal apa yang boleh asah kan? Senapan-senapan lama patah tu ambil, betul kan? Kan? Mana ada motor-motor tu yang tak boleh start tu start. Kalau boleh kita rempuh nanti. Aku tak ada senjata, kau datang nak cuba rumah aku, kau rempuh kau. Kau 6 orang aku bunuh. Kena ada persediaan tu. Jangan tak apalah, ambil lah motor air tu, ambil lah, bini air pun ambil lah. Mana boleh. Persediaan tu ada, tetapi tawakal pada Allah. Yang akan menjayakan hanya Allah. Kita berusaha menyediakan segala. Sebab tu tuan-tuan, ana ada kawan yang duduk kat Ampang kan, apa nama tempat tu kan, orang kaya lah. Dia kata, Ustaz, saya banyak kawan orang Cina. Orang Cina paling kurang dia ada 2 senjata. Sama ada pistol dan satu lagi senapan. Dia ada sekarang ni. Kebanyakan orang Cina, terutama orang kaya, dia orang dah prepare lah. Kan? Tapi kita mana ada, parang kontot pun tak ada. Kan? Sedangkan dalam Islam, antara sunnah dia, setiap umat Islam tu ada senjata masing-masing. So tengok orang Arab sekarang ni pun ada lagi budaya tu kan. Dia pakai apa nama, khanjar nama tu. Macam kita panggil apa tu, kerambit tu kan. Kalau orang apa, orang Yaman, dia ada. Kita sekarang apa ada senjata? Bawa pen dia, siapa je nak buat apa pen? Kalau kita bawa senjata pun sekarang dalam kereta kan ada saman kan. Dia anggap bawa senjata pun. Sedangkan dalam Islam, kita kena sedia benda tu. Lepas tu saya pun ada alat-alat lah senjata-senjata dalam kereta tu. Kalau apa-apa berlaku kan, minta Allah jauh kan lah. Ada benda tu. Paling kurang pun kayu apa nama tu yang budak-budak main bola apa tu? Baseball. Itu kalau kena memang terkeluar biji mata. Kan? Kena ada senjata tu. Kat rumah pun saya ada buat katil. Kalau apa-apa berlaku, kita minta jauh daripada Allah. Tapi kalau berlaku ada senjata, tak adalah kita serah bulan-bulan je. Kan? Tapi kalau dah ramai, payahlah. Kalau setakat seorang dua tu boleh lagi kan. Kita belajar ilmu pertahanan diri. Kan? Silap kayu ke, silap berdiri ke, tak kisah. Yang penting belajar. Kan? Pun ada. Sebab apa? Perancangan Allah tu lebih baik. Tapi kita kena bersedia lah. Wahid lana wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Allah kata mereka merancang dan kami juga merancang, tetapi mereka tak sedar perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir untuk malam ini, wajib bersikap optimis menuju kecemerlangan. Bila kita nak menuju hijrah ni, kita kena yakin, optimis bahawa kita akan dibantu oleh Allah. Sebab niat kita baik, cara kita baik, jalan kita betul, kan? Persediaan kita cukup rapi.
InsyaAllah, yakinlah bahawa kejayaan berada di hadapan kita. Sebab tu ulama kata sekarang ni al-mustaqbal li hadzal din, masa depan dah nampaklah adalah untuk Islam. Kita tengok apa yang berlaku kat Korea sekarang ni. Kawan saya bawa balik dari Jepun, duduk kat Kota Damansara, kata betul-betul ustaz saya bawa balik dari Jepun, hari-hari orang masuk Islam. Dia duduk kat masjid kat Tokyo tu, satu masjid. Dia kata dia duduk sementara tunggu semayang tu kan, ada seorang-seorang masuk Islam. Di Jepun dan di Korea, purata dia anda dapat berita satu hari 10 orang masuk Islam. Kat Malaysia ada dengar 10 orang. Sungai Serih, maknanya kita tak pernah dengar kan. Kalau kat Kota Damansara tu sebulan, kadang 2 minggu sekali ada orang masuk Islam. Tempat kita ada satu baru seorang kan, Cina tu kan, dengan budak Melayu tu, dia katanya dah masuk Islam dah. Ada lah tu maknanya. Tapi kalau kat Jepun, hari-hari kan, ada orang yang memeluk agama Allah. Di Jerman, di Rusia sekarang ni, Alhamdulillah. Jadi maknanya kita nampak masa depan tu untuk Islam. Walaupun kita tak nafikan ada juga orang-orang Islam yang memeluk agama Kristian. Setiap detik kehidupan baginda SAW tidak pernah sunyi daripada sikap optimis. Termasuk ketika berjalan hijrah yang penuh dengan cabaran dan bahaya itu. Walaupun nyawa baginda dan sahabatnya sentiasa diancam ketika itu, baginda mengkhabarkan kepada Suraqah bin Malik bukan sahaja tentang beritakan kemenangan Islam ke atas kaum Quraisy dan ataupun Arab, bahkan tentang kejayaan Islam menjatuhkan kerajaan Kisra, yang menjadikan harta mereka sebagai ghanimah antara pasukan perang yang sebahagiannya diserahkan kepada Suraqah bin Malik. Ingat tak? Yang Suraqah kejar Nabi kan, kejar sebab orang Madinah, orang Mekah offer dia, siapa yang dapat tangkap Muhammad dengan Abu Bakar akan dia beri berapa? 100 ekor unta. Banyak tu tuan-tuan kan. Suraqah masa tu pula dia ada masalah kewangan, macam sekarang lah ekonomi kan, itu naik, tol naik, minyak naik, naik angin, kita kan naik angin kan. Jadi Suraqah ni masa tu dia ketua kaum, tapi sebabkan dia nakkan benda tu, dia sanggup, dia pilih kuda yang terbaik, yang paling tangkas untuk kejar Nabi. Dapat jumpa Nabi. Tetapi setiap kali dia nak tangkap Nabi, kuda dia terjerumus dalam pasir. Lepas tu Nabi kata, nampak sungguh kamu wahai Suraqah. Dia kata, sebenarnya apa yang menyebabkan kamu semangat nak tangkap aku yang Abu Bakar? Dia kata, sebab aku dapat tawaran. Dia kata, kalau aku dapat tangkap kamu berdua, dapat sekian. Tak payahlah Suraqah katakan, aku berjanji pada kamu, bukan setakat negara bangsa Arab Makkah tu akan tawan, kata kerajaan Kisra akan dapat ditawan, Islam akan tawan, dan aku akan bagi kamu mahkotanya, pakaian rajanya dan tali pinggang kemegahan dia. Wow, 3 sekali dalam hadis ni kita tengok. Kan? Kaifa bika idza labista suwara Kisra? Kan? Wahai Suraqah, bagaimana pandangan kamu kalau kamu bersabar engkau akan dipakaikan dengan pakaian pakaian penuh dengan belian-belian tu. Kalahlah unta-unta dengan dia punya apa ni, mahkota dia lagi penuh belian lagi, dan dia punya tali pinggang kebesaran dia. Mana kamu nak? So kata, adakah benar janji kamu ya Rasulullah? Benar. Kalau benar, dia kata, doakan aku semoga aku balik ke Mekah selamat, tak ada orang yang apa-apa dengan aku, sebab aku tak dapat tangkap kamu. Nabi doakan dia selamat. Dan kemudian dia antara sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah, memeluk agama Islam dan menjadi pendakwah hebat pada kaum dia. Itu makna optimis Nabi ni. Kalau kita tak tahu nak janji apa kan, kalau kau lepaskan aku surau Sungai Serih tu, kau bagi kat kau jadi banglo pula kan. Taklah, kita tak ada benda nak janji, tapi kita yakin akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu optimisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lagi ni, baru 6. Ada 13 lagi. Kumpulan tuan-tuan nak sambung ke nak berhenti? Sambung. Ui, dahsyat. Berapa sampai berapa? Sampai 10 boleh? Sampai 10. Yang ketujuh, kepentingan teman yang sentiasa bersama dalam perjuangan. Itu pengajaran dia. Siapa teman Nabi? Abu Bakar Siddiq. Dalam setiap peringkat kehidupan, bahkan bukan dengan Abu Bakar je, dalam setiap langkah dakwah baginda, kita dapati betapa baginda sangat mementingkan perihal tentang teman, kawan. Maknanya pengajaran ni, carilah teman yang baik, carilah jiran yang baik. Baginda hidup di Mekah dengan sahabat-sahabatnya, keluar ke Taif dengan temannya, menemui delegasi berteman, mengikat bai'ah berteman. Malam ketika hijrah, baginda bertanya kepada Jibril AS, siapakah yang akan jadi teman dalam penghijrahan? Maka Jibril kata, Abu Bakar As-Siddiq. Menangis Abu Bakar. Abu Bakar bertanya Nabi, ya Rasulullah, kamu tak bicara siapa nanti akan jadi teman kamu? Nabi kata, nanti dulu, tak tahu lagi. Abu Bakar minta, kalau kita tak payah, jangan sebut aku Rasulullah, aku nak bicara dulu, takut kan. Tapi dia tak, dia rasa siapa Rasulullah. Bila Rasulullah kata, Jibril mengatakan, kamulah temanku, menangis Abu Bakar. Sebab apa? Terlalu gembira. Walaupun dia tahu dia akan mengarungi
cabaran, dugaan yang hebat dalam perjalanan nanti kan. Rasulullah mengajar kita untuk sentiasa mencari teman yang soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Asyaitanu ma'al wahid." Sila ma'al wahid wa huwa min athnaini ab'ad. Kata Nabi, syaitan itu bersama dengan seorang dan dia lebih jauh daripada orang yang berdua. Maknanya kalau seorang, syaitan mudah nak rapat dengan kita, order kita, rosak kita. Tapi kalau kita berdua, dia jauh sikit. Bertiga lagi jauh. Kalau berjemaah macam ni, lagi jauh syaitan. Dia tak akan datang dekat dengan kita. Itu contoh dia. Yang kelapa, kecintaan mendalam terhadap diri Rasulullah SAW yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ni terlalu cintakan Nabi. Beliau sentiasa bersedia menerima apa jua arahan daripada Rasulullah SAW, menyediakan segala keperluan hijrah, menangis kerana terpilih sebagai peneman kepada Rasulullah, memastikan keselamatan baginda dalam Gua Thur, berjalan di hadapan baginda dan di belakang baginda demi memastikan keselamatan baginda dan sebagainya. Maknanya cinta sangat kat Nabi. Maknanya dia tak kirakan keselamatan diri dia, kepentingan diri dia, yang dipikirkan hanyalah keselamatan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah teman yang hebat dalam perjuangan. Yang kesembilan, kecintaan mendalam terhadap diri Rasulullah. Ini sila terulanglah. Tidak melepaskan peluang untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Dakwah yang mengalir dalam darah Rasulullah SAW. Baginda tidak pernah melepaskan peluang dan tidak terikat dengan keadaan untuk mengajak siapa sahaja yang baginda mampu. Seperti mana baginda menyeru Buraidah al-Aslami dan kaumnya kepada Islam. Nabi jumpa dalam perjalanan hijrah tu, dia dengan dia punya keluarga dia ramai, 82 orang. Ada kata 78. Yang pentingnya ramailah. Nabi dah jumpa tu, Nabi tak lari. Sebab Nabi tahu kalau Nabi tak lari, kedua orang akan jadi ancaman. Tapi Nabi tak lari. Nabi berhadapan dengan mereka, berdakwah, dan akhirnya Buraidah al-Aslami memeluk agama Islam, diikuti dengan semua ahli keluarga dia, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada tanya ke? Soalan? Ada soalan? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wala ma'na wala hawlana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.